Ustaz Farid, saya terfikir ketika Ustaz Farid menjawab persoalan tadi, saya terfikir tajuk kita pada malam ni susu kambing. Begitu indahnya Islam, perkara yang begitu kecil, begitu kita kata susu kemudian kambing, tapi boleh dibahas sebegitu. Itu menunjukkan bagaimana lengkapnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, menceritakan segala perkara, termasuklah susu kambing ini. Saya nak pergi pada doktor. Saya nak tanya begini pada doktor tentang yang kita sebut sebagai kejadian susu kambing itu sendirilah, sebagai pengamal perubatan dan juga sebagai pendawah. Kalau doktor boleh memberi penjelasan kepada kita supaya lagi takjub kita kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana benarnya Al-Quran dan bagaimana benarnya apa sahaja yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut tentang susu kambing, saya juga teringat tentang bagaimana Nabi SAW sendiri dibesarkan. Sebab itu kalau kita lihat, walaupun ada susu kambing pada zaman itu, kita lihat Sayyidatina Aminah, ibu kepada Nabi, selepas daripada menyusukan Nabi, ibu Nabi ini tetap memberikan Nabi ini kepada seorang ibu susu yang namanya Halimatus Sa'diyah. Walaupun kita tahu dia adalah sebahagian daripada amalan Arab ketika itu, iaitu dengan memberikan anak mereka kepada orang lain untuk disusukan. Jadi kita lihat di situ, rupanya ada hikmah yang besar. Sebenarnya susu ni dia memberikan peranan. Yang pertama, memberikan kekuatan tubuh badan kepada anak-anak. Yang kedua, meningkatkan daya IQ. Kerana umur anak-anak menyusu ni, ketika itu otak sedang berkembang. Ketika itulah dia perlukan kepada protein dan juga badan dia perlukan kepada antibodi yang banyak. Maka apabila dibuat kajian, rupa-rupanya pengamalan mengambil ibu susu yang diamalkan oleh Nabi SAW sendiri, yang diamalkan oleh keluarga Nabi ketika itu, menjadikan otak Nabi ini berkembang menjadi otak seorang anak yang baik dan menjadi otak manusia yang jenius. Kenapa? Kerana bila kita lihat pencampuran dua jenis susu ni akan menghasilkan genetik bagi otak yang terhasil itu pada tahap IQ yang tinggi, kerana ada pencampuran protein dan juga antibodi yang banyak daripada ibu yang kedua. Sebab itu dalam satu kajian yang dibuat daripada pakar-pakar pemakanan, mendapati bahawa seorang anak yang mendapat susu daripada seorang ibu, dia mengandungi 40 jenis antibodi untuk 40 jenis penyakit. 40 jenis. Jadi kalau dua orang ibu yang menyusu, maka dia dapat 80 perlindungan daripada 80 jenis penyakit. Saya berpengalaman sendiri apabila adik saya dia dapat anak, kemudian isteri dia menyusukan anaknya. Selepas beberapa lama dia berikan susu kepada ibu susu Arab. Ketika itu dia belajar di Jordan. Jadi anak yang mendapat susu ibu ni daripada seorang ibu Arab ni, Masya Allah, bila bercampur dua jenis genetik ni, anaknya cerdik, anaknya ini cerdas, pintar akal dia, dan menjadi anak yang baik. Ini antara macam mana peribadi seorang manusia itu dibentuk melalui penyusuan dan pencampuran dua susu ibu. Kemudian yang keduanya, kita tahu bahawa kenapa orang Arab suka bawa kepada ibu susu yang kita kata daripada kalangan orang-orang kampung, kerana nak mengambil akhlak daripada ibu yang duduk di kampung. Bila kita lihat komposisi susu kambing dengan susu ibu, rupa-rupanya susu kambing dengan susu ibu ni hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Lemaknya 3.1%, sama dengan susu ibu. Proteinnya lebih kurang 3.7%, sama dengan susu ibu. Manakala airnya, kandungan airnya 86.7%, lebih kurang sama dengan susu ibu. Sebab itulah di zaman Nabi, susu kambing ni dijadikan sebagai alternatif kepada susu ibu ketika mana ibu tak dapat menyusukan anak. Sehingga terbentuknya akal dan juga IQ anak tadi dalam bentuk yang hampir sama dia mendapat susu ibu yang kedua. Sebab itulah susu kambing ini sangat-sangat digalakkan di kalangan orang Arab kerana hikmahnya cukup besar. Sebab itulah kalau kita lihat susu ibu campur ibu susu, kita kata, maka dia melahirkan anak yang superb. Yang maksudnya yang hebat, yang cerdik, yang pandai, yang cerdas, yang IQ-nya tinggi. Dan kalau tak ada susu ibu dan juga ibu susu yang kedua, bolehlah dibuat sebagai alternatif susu ibu campur susu kambing.
Tapi sekarang kita pun dah tak buat dah benda-benda tu, kerana kita telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita harap dengan adanya program Halaqah Malam ni membincangkan susu kambing, kita balik pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah anak-anak yang akan lahir akan lebih lagi menjadi anak-anak yang sihat, anak-anak yang cerdas akalnya, anak-anak yang pintar akalnya, dan lebih-lebih lagi anak-anak yang soleh. Itu yang kita nak. Dari sudut